KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu lagi pada hari ini. Saya Puan Nur Farhana binti Haji Aziz, pegawai kaunseling dari English Language Teaching Center Kementerian Pendidikan Malaysia, akan berkongsi mengenai satu topik yang menarik, iaitu konsep kendiri positif. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam mengenai topik ini, mari kita sama-sama faham apa itu definisi dan maksud kepada konsep kendiri. Konsep kendiri adalah tanggapan atau penilaian seseorang individu itu terhadap dirinya sendiri. Bermaksud, apa sahaja yang kita fikir dan rasa mengenai diri kita, itulah konsep kendiri kita. Sebagai contoh, sekiranya kita merasakan yang diri kita ini adalah seorang yang berkemampuan, yang bijak, yang rajin, bermaksud itulah konsep kendiri kita. Anak-anak pelajar sekalian, konsep kendiri ini terbahagi kepada dua, ya. Yang pertama adalah konsep kendiri yang positif, dan yang kedua adalah konsep kendiri yang negatif. Kita sebagai seorang individu perlulah memastikan konsep kendiri kita itu adalah konsep kendiri yang positif, yang mana kita merasakan diri kita adalah seorang yang berkemampuan, seorang yang boleh berusaha dan memiliki ciri-ciri yang baik. Namun sekiranya kita merasakan diri kita ini memiliki ciri-ciri yang negatif, tidak perlu risau, kerana konsep kendiri ini adalah sesuatu yang kita boleh perbaiki dan pertingkatkan dari semasa ke semasa. Pada hari ini saya akan berkongsi beberapa langkah dan tips bagaimana kita boleh meningkatkan konsep kendiri kita ke arah yang lebih positif, insya-Allah. Kita pergi ke langkah dan tips yang pertama, bagaimana untuk meningkatkan konsep kendiri ke arah yang lebih positif. Langkah yang pertama tersebut ialah kita perlu kenal diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kita perlu mengenal diri kita ini? Saya yakin kebanyakan daripada kita merasakan kita kenal diri kita. Namun erti kata sebenar kita mengenal diri kita ini adalah kita sedar segala aspek yang ada dalam diri kita ini, termasuklah personality kita, sikap kita, kekuatan atau kelebihan yang kita miliki. Begitu juga dengan kekurangan atau kelemahan yang mungkin ada dalam diri kita ini. Selain itu, kita juga perlu tahu apa matlamat dan target yang kita ingin capai dalam hidup kita ini. Perkara-perkara ini kita perlu sentiasa bertanya ke dalam diri kita, agar apabila kita bertanyakan perkara ini terhadap diri kita, kita akan berfikir sejenak, dan seterusnya perkara ini akan membuatkan kita lebih sedar dan lebih mengenal siapa diri kita ini. Dan kebaikannya, apabila kita lebih mengenal diri kita ini, kita akan tahu apa kelebihan yang kita ada, kekurangan yang kita miliki, dan kita boleh berbuat sesuatu untuk memperbaiki dan mempertingkatkan diri kita, dan seterusnya menjadi individu yang lebih baik pada masa akan datang. Oleh itu, anak-anak pelajar sekalian, sangat penting untuk kita mengenal diri kita secara mendalam. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengenal diri kita secara mendalam adalah melalui refleksi diri. Refleksi diri ini kita perlu sentiasa lakukan, agar kita akan lebih sedar terhadap perkara-perkara yang tadi saya telah nyatakan.
Dan apabila kita sudah mengenal dan sedar siapa diri kita ini, kita perlulah menerima dengan terbuka dan seadanya segala aspek kelebihan, kekurangan yang kita ada. Kerana apabila kita dapat menerima diri kita seadanya, kita akan berasa lebih tenang dan lebih gembira dengan diri kita. Okey, dan perkara ini akan membuatkan kita lebih bahagia dan lebih berusaha untuk mempertingkatkan diri kita ke arah menjadi seorang yang lebih positif. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pada langkah yang pertama tadi, kita telah mengenal diri kita dengan lebih mendalam. Okey, pada langkah yang kedua ini, berdasarkan pengetahuan yang kita tahu mengenai diri kita ini, kita perlulah berbuat sesuatu untuk memperbaiki atau meningkatkan lagi kebolehan atau potensi diri kita ini. Okey, bagaimana? Apa yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan potensi diri? Okey, anak-anak pelajar sekalian perlulah berani untuk mencuba perkara-perkara baharu dalam kehidupan. Maksudnya pada masa ini kita perlu belajar banyak perkara. Okey, mungkin perkara tersebut kita tak biasa lakukan, namun kita kena mencabar diri kita untuk mencuba perkara-perkara tersebut. Kerana apabila kita mencuba perkara-perkara baru ini, kita akan tahu perkara apa yang kita bagus dan mampu untuk lakukan. Dan apabila kita telah berjaya melakukan perkara-perkara baru ini, secara tidak langsung konsep kendiri kita juga akan meningkat menjadi lebih positif. Dan kita akan berasa gembira dan bangga dengan apa yang telah kita berjaya capai. Dan anak-anak pelajar sekalian, dalam kita mencuba perkara-perkara baru ini, kita perlu ingatkan diri kita supaya tidak takut membuat salah atau tidak takut gagal lah. Okay? Kerana sebagai manusia, kita tidak sempurna, namun kita boleh berusaha untuk sentiasa memajukan diri kita dan menjadi seorang yang lebih baik pada masa akan datang. Yang penting, kita tidak boleh berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara itu. Mungkin pada kali pertama, kita tidak dapat melakukan perkara tersebut dengan baik atau sempurna. Namun, kita perlu belajar daripada perkara tersebut dan perbaiki dan mencuba lagi, sehingga kita dapat melakukan perkara tersebut dengan baik dan cemerlang. Oleh itu sangat penting anak-anak pelajar sekalian untuk sentiasa kita mencuba perkara-perkara baru dalam kehidupan kita. Kita tak boleh melakukan perkara yang sama saja. Kita kena cuba sesuatu yang baru. Barulah kita sedar dan tahu setakat mana kemampuan kita. Langkah ketiga untuk meningkatkan konsep kendiri ialah sentiasa mengamalkan sikap dan pemikiran yang positif. Dalam kehidupan kita ini, sangat penting untuk kita memastikan diri kita sentiasa mengamalkan sikap dan pemikiran yang baik-baik dan positif ini. Kerana sikap dan pemikiran yang positif ini akan sangat membantu kita dalam mengharungi cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan seharian. Kerana apabila kita memiliki sikap atau pemikiran yang positif ini, kita akan lebih berdaya tahan dan tidak mudah mengalah, dan akan sentiasa bersemangat untuk melakukan sesuatu itu dengan lebih baik. Sebagai contohnya, sekiranya kita tidak dapat
keputusan yang baik dalam peperiksaan. Okay, dengan sikap dan pemikiran yang positif ini, kita akan sentiasa meningkatkan usaha kita, dan seterusnya kita akan mendapat keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan. Okay, itu adalah contoh betapa pentingnya sikap dan pemikiran yang positif ini dalam kehidupan kita. Okay, anak-anak pelajar sekalian, sekiranya kita sedar kita mengalami sesuatu pemikiran yang negatif, contohnya saya tak mampu, saya tak boleh untuk melakukan sesuatu itu dengan baik. Okay, kita perlu segera tukarkan pemikiran yang negatif itu kepada pemikiran yang lebih positif. Okay, maksudnya kita perlu tukar. Okay, tukar daripada saya tidak mampu melakukan sesuatu itu kepada saya boleh melakukannya, yang penting saya perlu mencuba dahulu. Okay, itu antara contoh yang kita boleh lakukan untuk menukarkan pemikiran yang negatif pada pemikiran yang lebih baik. Dan apabila kita telah mencuba dan kita berjaya melakukan perkara tersebut dengan baik, secara tidak langsung konsep kendiri kita juga akan meningkat menjadi lebih positif. Kita akan rasa diri kita ini adalah seorang yang berkemampuan, dan kita akan lebih yakin untuk melakukan suatu perkara pada masa akan datang. Oleh itu, anak-anak pelajar sekalian, daripada sekarang cuba setiap hari amalkan sikap-sikap yang positif ini, dan juga mengamalkan pemikiran yang positif dalam kehidupan seharian. Kerana dengan pemikiran dan sikap inilah kita boleh dan mampu untuk melakukan satu perkara itu dengan berjaya dan cemerlang. Langkah keempat untuk meningkatkan konsep kendiri ialah bergaul dengan rakan-rakan atau kelompok yang membina dan positif. Okay, ini adalah kerana apabila kita berada atau bergaul dengan rakan-rakan atau kelompok yang memiliki atau menunjukkan ciri-ciri yang baik, kita akan secara tidak langsung mencontohi sikap-sikap atau amalan baik yang ditonjolkan oleh rakan-rakan dan kelompok ini. Okay, saya beri contoh. Sekiranya kita berada dalam kelompok atau kumpulan rakan-rakan yang suka mengulang kaji pelajaran. Okay, mungkin pada peringkat awalnya kita memiliki sedikit rasa malas atau rasa susah untuk memahami sesuatu pelajaran tersebut. Namun sekiranya kita memilih untuk bergaul dan berada dalam kelompok rakan-rakan yang suka belajar ini, secara tidak langsung kita akan menjadi minat untuk lebih mengulang kaji pelajaran dan usaha untuk meningkatkan pencapaian akademik kita. Okey. Oleh itu, anak-anak pelajar sekalian, sebenarnya sangat penting juga untuk kita memilih rakan yang betul, kelompok yang betul untuk kemajuan dan untuk meningkatkan pencapaian dalam kehidupan kita. Namun dalam masa yang sama, kita boleh berkawan dengan semua orang, tak ada masalah. Namun kita perlu berhati-hati untuk tidak mencontohi mungkin sikap-sikap atau perkara negatif yang dilakukan oleh rakan-rakan kita. Okey, apa yang baik kita amalkan. Namun sekiranya ada perkara negatif yang rakan kita lakukan, kita perlulah menegur rakan tersebut dan membantu dia untuk menjadi seorang yang lebih positif dan baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita ke langkah dan tips yang kelima dalam
meningkatkan konsepkan diri, iaitu dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Apa itu gaya hidup yang sihat? Gaya hidup yang sihat ini adalah rangkuman aktiviti atau amalan yang kita perlu lakukan untuk menjamin kesihatan secara fizikal dan juga kesihatan minda kita. Aktiviti tersebut adalah seperti bersukan, bersenam atau melakukan hobi-hobi yang berfaedah. Di samping kita menjaga pemakanan seharian kita, pastikan makanan yang kita ambil itu mengandungi zat-zat atau khasiat yang sepatutnya untuk badan kita. Kerana apabila kita mengambil makanan yang betul dan sihat, ia akan menjadikan tubuh badan kita lebih kuat dan cergas. Dan tubuh badan yang lebih sihat ini akan menjadikan minda atau emosi kita juga lebih positif. Itu adalah dari segi aktiviti fizikal dan pemakanan. Selain itu, kita juga perlu melakukan aktiviti kerohanian dan spiritual seperti bersembahyang mengikut agama masing-masing atau berdoa untuk jiwa kita rasa sentiasa tenang dan gembira. Ini adalah perkara-perkara yang kita boleh lakukan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Apabila kita mengamalkan gaya-gaya hidup yang sihat ini, kita akan berasa lebih bermakna. Kehidupan kita tu akan rasa lebih bermakna dan lebih tenang, dan ini akan mempengaruhi konsepkan diri kita juga. Kerana minda yang sihat, badan yang sihat juga akan membuatkan kita rasa diri kita ini seorang yang berguna. Dan apabila kita memiliki perasaan tersebut terhadap diri sendiri, itulah yang akan meningkatkan konsepkan diri kita, insya-Allah. Oleh itu, anak-anak pelajar sekalian, bermula daripada sekarang, senaraikan aktiviti-aktiviti berfaedah dan baik yang boleh dilakukan setiap hari, di samping menjaga pemakanan dan melakukan aktiviti spiritual dan kerohanian untuk menjadikan konsepkan diri kita lebih baik dan positif. Kenapa pentingnya konsepkan diri yang positif ini terhadap diri kita? Yang pertamanya, apabila kita memiliki konsepkan diri yang positif ini, kita akan sentiasa berasa diri kita ini seorang yang berkemampuan, yang mampu untuk melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mudah rasa berputus asa, kita akan sentiasa rasa bersemangat. Kerana konsepkan diri yang baik ini adalah apa yang kita fikir tentang diri kita. Sekiranya konsepkan diri kita adalah positif, kita merasakan diri kita ini adalah seorang yang positif, yang boleh melakukan banyak perkara dengan baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita memiliki konsepkan diri yang baik ini, kita dapat menguruskan stres atau tekanan seharian kita itu dengan lebih baik. Kerana apabila kita memiliki konsepkan diri yang positif ini, kita memiliki banyak perasaan yang baik dan positif terhadap diri kita. Dan perasaan yang baik ini akan menjadikan kita lebih berdaya tahan dalam menghadapi tekanan dan cabaran dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Yang ketiga, apabila kita memiliki konsepkan diri yang baik ini, kita secara tidak langsung akan meningkatkan keyakinan diri kita untuk berhadapan dengan ramai orang. Apabila kita merasakan diri kita ini mampu atau boleh melakukan sesuatu dengan baik, kita akan lebih yakin untuk berkomunikasi atau berhadapan dengan rakan-rakan dan orang di sekeliling kita. Dan ini akan mempengaruhi tingkah laku kita, akan menjadi lebih aktif dan lebih bermotivasi dalam melakukan sesuatu itu, sehingga
berjaya. Okey, dan yang keempat, apabila kita memiliki konsep kendiri yang positif ini, kita akan lebih menikmati kehidupan kita seharian. Kita tidak akan mudah mengalah dan kita akan rasa seronok melakukan sebarang pekerjaan atau sebarang aktiviti yang kita suka. Oleh itu, ini akan menjadikan kita seorang yang lebih produktif dan berdaya saing. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian saya pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak pelajar sekalian. Dan saya berharap anak-anak pelajar sekalian dapat mengamalkan kelima-lima langkah tersebut dan seterusnya menjadi individu yang lebih memiliki konsep kendiri yang positif dan berjaya dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan dalam kehidupan.